Assalamualaikum dan hai semua. Lebih dahulu saya nak mohon maaf ya. Tadi ada kesilapan teknikal sikit. Saya dapat makluman ada suara bergema ya masa kita punya live tadi. So saya nak minta you all semua dapat komen ya. Komen kalau suara jelas ataupun double dan sebagainya. So kita cuba perbaiki. Alhamdulillah syukur. Terima kasih semua kepada yang bersama-sama dengan saya live bersama TikTok with Bibi. Hari ini kita bersama dengan 5 orang anak muda. Kenapa saya buat program ini? Sebab program ini kita nak menyelami hati dan juga masalah-masalah ataupun isu-isu yang dihadapi oleh anak-anak muda kita. Minggu lepas kita bersama dengan COVID-19 fighter, siri pertama, dan kali ini kita bersama dengan anak muda dalam program kita Bangkit, bersama saya TikTok with Bibi. So saya ada bersama dengan saya anak-anak muda yang dalam umur 20-an, iaitu lepas diorang grad daripada belajar sekolah dan sebagainya, mereka dah mula menceburkan diri dalam bidang perniagaan, dalam bidang pekerjaan. But at the same time, since last year kita dah ada kena ya kita punya pandemik COVID-19 yang menjejaskan semua pihak terkesan. Jadi saya nak tahulah daripada anak-anak muda kita ni, apa apa yang mereka alami, apa perasaan mereka, apa yang mereka usahakan, macam mana background mereka dan apa cara-cara mereka mengatasi masalah mereka. Adakah itu cabaran ataupun peluang dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 ni? So ada bersama saya ialah anak-anak muda kita, iaitu bakal generasi masa depan kita, iaitu Iman, Adi, Hadi, Aizam dan juga Amy. Saya panggil Amy tapi namanya ialah Master Miswari. So cuba kita saksikan klip saya interview mereka ini. Stay tune. Bakal-bakal generasi masa hadapan negara kita. Hari ini saya ada 5 orang anak-anak muda mewakili belia-belia kita dalam program kita hari Ahad 10 pagi ke 11 pagi TikTok with Bibi. So selalu saya bahasakan diri saya dengan anak-anak ni dah pangkat macam anak saya ibu. Tapi you all semua, anak-anak kita ni boleh panggil saya sama ada aunty ataupun ibu. Ataupun apa-apa yang you all nak boleh panggil, tak ada masalah. So kita bercakap secara santai hari ni. Sebab hari ni ialah masa kita bersama dengan anak muda. Sebab dalam program ni, ibu nak dengar lah, menyelami hati korang, mendekati korang, apa yang anak-anak muda ni punya pandangan. Kita dalam berhadapan dengan COVID-19 dan sebagainya. But sebelum tu, ibu nak minta seorang-seorang perkenalkan diri. Okey, kita persilakan dulu. Rasanya dekat dalam ni siapa yang paling muda? Amy kot. Amy paling muda. Amy paling muda. Kita bagi abang-abang senior pada Amy dulu. Yang paling saya rasa kita mulakan dengan Iman dululah Iman. Silakan Iman, introducekan sikit diri. Okey, Assalamualaikum. Saya Iman, Muhammad Iman Arif. Okay, saya stay dekat Wangsa Maju lah. So, saya memang dah dengan ibu pun memang lagi rapat lah. Orang kata kan. So, okey. Saya bekerja sebagai konsultan tanah lah sekarang. Memang buat apa orang kata jual rumah lah, real estate. Lepas tu at the same time, saya masih lagi ada buat bisnes saya lah. Saya income iaitu saya punya produk sugar bomb dulu lah. So far, itulah topik hari ni pun memang actually sangat orang kata saya pun nak share jugalah pasal PKP ni macam mana kan kita lalui PKP ni dengan apa yang kita buat sekarang. So ada kesukaran dia pun, dia kata ada pros and cons jugalah, ada kebaikan dan ada kesukaran jugalah. So terima kasih Ibu. Iman dah kahwin ke belum? Saya sepatutnya 26 hari bulan 3 ni lah tarikh perkahwinan ni lah, nikahnya. Tapi apa? Dah dapat tarikh kahwin? Tarikh dah dapat dah 26 hari bulan 3. InsyaAllah. Tapi itulah ada sebabkan PKP ni kita masih menunggu lagi lah macam mana boleh buat ke. Sebab tu program hari ni kita nak selami korang punya apa masalah korang tentang PKP ni. Iman anak yang keberapa dalam family? Iman anak yang kedua daripada 4 orang adik-beradik. So, adik-beradik? 4 orang. 4 orang adik-beradik, anak yang kedua dan tinggal dengan family ya? Tinggal dengan family sekarang. Dekat Wangsa Maju lah. Thank you Iman. Okey. Okey, kita pergi kepada Hadi. Hadi, kenalkan diri Hadi.
Hai, Assalamualaikum Ibu. Nama saya Hadi. Rumah saya berada di Syambalin Ceras. Tinggal dengan rumah bujang lah, rumah kawan-kawan daripada zaman kami mula study dekat KUPTM, College University Politeknik Mara, sampai sekarang lah dah bekerja, yang mana kahwin duduk rumah luar, duduk luar sendiri. Ni tinggal yang bujang-bujang. Jadi pekerjaan saya berniaga peyek. Nama dia Crook Crab Peyek Salted Egg. Ya? Rempeyek. Rempeyek, salted egg rempeyek. Okey. Lepas tu sekarang ni saya tengah ikut Adi jual dia punya, belajar cara dia punya berniaga online. So saya tengah follow belakang dia lah untuk aktif dalam online pula. Good. Gitulah. Hadi anak yang keberapa dalam family berapa orang? Saya anak ke pertama daripada 5. 5 orang adik-beradik. 5 adik-beradik. Jadi saya sulung lah. Dah berapa lama Hadi tinggal dengan kawan-kawan? Sejak daripada umur berapa ni? Kami daripada 2013. Ui, lama. Lama lah. Family dekat mana? Menetap di mana family? Family saya semua di Perak, di Toronto. Maksudnya kalau raya bawa balik ke sana lah ya Hadi? Raya, raya, tapi tahun lepas dah balik raya, tak balik. Tapi lewat sikit lah. Baiklah. Okey, kita dapat perkenalan dengan Hadi dah. Sekarang kita pergi ke Aizam. Silakan Aizam. Assalamualaikum semua. Nama saya Aizam kuat sikit Aizam. Halo, Assalamualaikum semua. Salam. Saya Aizam Nur Azmi. Saya boleh panggil Aizam sajalah. Tinggal di Wangsa Maju, masih lagi bersama keluarga dan masih bujang lagi. Sekarang Aizam buat dalam bidang hartanah full time lah. Itu saja bisnes Aizam ada. Sebelum PKP dan masih PKP sampai sekarang lah, masih buat perkara yang sama lah. Aizam buat apa Aizam? Bidang apa? Saya dalam bidang hartanah. Hartanah, okey. Sama dengan Iman tu lah. Oh, sama dengan Iman ya? Okey. So Aizam belum lagi berkahwin lah, bujang lah, tinggal dengan keluarga. Belum lagi. Anak yang keberapa Aizam? Aizam daripada anak keberapa dan berapa orang adik-beradik tu? Saya anak kelima daripada 7 orang adik-beradik. Ramai adik-beradik, 7 orang ya. Tinggal dengan family ni kan? Masih tinggal dengan family? Masih. Betul, masih lagi dengan keluarga. Okey. Aizam umur berapa ya? Saya umur 27 tahun ini. 27? Sama dengan umur Iman dengan Hadi ke? Iman? Sama dengan Iman. Sama dengan Iman, bukan dengan Hadi. Hadi umur muda sikit. Hadi muda sikit. Okey. Thank you Aizam. Okey, kita pergi kepada Adi. Silakan Adi. Okey, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Ibu, saya Adi. Sebelum saya kenalkan diri, sabar. Sebelum saya kenalkan diri, saya nak minta tolong akak-akak, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tengok live ni, tolong like, share. Sebab bagi saya topik ni agak penting, yang mana kita anak muda ni kita nak berkongsi apa yang waktu PKP ni, apa yang kita orang selalu buat, apa yang ada dalam thought kita ataupun apa yang ada dalam pemikiran kita. So tolong share, like, itu penting. Okay. So nama saya Muhammad Zafri Adi, boleh panggil Adi sahaja. Adi, umur 27, bujang dan belum kahwin. InsyaAllah kahwin nanti tahun depan insyaAllah. So saya anak nombor 3 out of 6. Saya 3 daripada 6. Tinggal dekat Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Dekat-dekat je semua ni. Latar belakang Adi, bisnes apa Adi buat? Saya buat bisnes sebelum ni macam-macam kan. Tapi dalam perjalanan buat macam-macam tu kita belajarlah kan. Dulu macam-macam, tapi core tu apa core? Yang core dia? Saya tahu apa punya core ni. Kalau core sekarang ni adalah kesihatan lah, produk kesihatan. Produk kesihatan, suplemen kesihatan macam tu.
Sekarang ni Adi memang jual produk kesihatan, suplemen kesihatan. Yes, saya jual through online, 100% online. Okey, kita discuss tentang bisnes-bisnes yang Boleh. muda kita buat ni. Sekarang ni kita sesi berkenalan. So kita nak minta yang paling muda lah. Anak muda kita, nama dia memang pelik sikit, tapi saya selalu panggil dia Amy. Silakan Amy. Assalamualaikum semua dan Assalamualaikum Aunty. Waalaikumsalam. So, saya nak memperkenalkan diri saya. Nama penuh saya Master Rozaimi Mishwari, tapi boleh dipanggil Amy saja. Master ke? Walaupun nama nampak pelik sikit, tapi boleh panggil Amy. Saya berusia 22 tahun, bekerja dan berniaga, membantu keluarga. Perniagaan keluarga. Okey. Amy sekarang ni membantu perniagaan keluarga lah. Tapi Amy anak yang keberapa dalam berapa orang adik-beradik? Saya anak yang kedua daripada 2 adik-beradik. Sekarang ni yang seorang Anak bongsu. kan? Amy yang bongsu, yang seorang lagi kakak kan? So kakak sekarang Ya, duduk betul. kakak duduk dekat mana sekarang ni? Kakak duduk kat Penang sekarang. So sekarang Amy je lah bersama dengan keluarga mak dengan ayah kan? Betul. Bertiga. Bertiga lah, betul. So Amy bekerja ke ataupun Amy memang fokus untuk berniaga bersama dengan mak dengan ayah dekat yang berniaga? Sekarang saya bekerja dan membantu keluarga berniaga pada hujung minggu je, pada masa cuti. Okey, Tapi Amy hari-hari macam mana hari-hari? hari-hari macam beli barang untuk perniagaan tu saya tolong lah. Amy bekerja kat mana? Area mana? Jauh tak daripada sini? Amy bekerja line apa? Tak. Bidang apa? Amy bekerja? Saya bekerja dalam line construction di Jalampang, projek di Jalampang. Amy umur berapa tadi? 20 berapa? 22 tahun. 22 tahun. You all tengok Betul. anak muda You all tengok, yang kat luar sana pun tengok. Kita punya anak muda ni umur 22 tahun, bekerja dekat dalam bidang construction, tapi hari-hari bantu mak dia pergi beli barang-barang dapur dan sebagainya. Sebab setiap minggu dia tak ada non-stop. Dia tidak ada rehat. Dia akan bantu family dia dekat warung, dekat kedai makan lah, kedai-kedai makan. Apa nama kedai makan tu, Amy? Kedai Sup Tulang Kak Ros di Keramat Wangsa. Dia bantu mak bapak dia, dia anak yang bongsu dan dia terpaksalah bantu mak bapak dia dekat kedai Sup Tulang Kak Ros di Keramat Wangsa. So kita dah berkenalan semua, kita dah kenal Iman, kita dah kenal Hadi, kita dah kenal Aizam, Adi dan yang paling muda sekali Amy lah, atau nama dia Master Rozaimi tapi kita panggil dia Amy. So saya ucapkan terima kasih, at least kita punya audience kenal anak-anak muda kita. Saya sangat seronok sangat pada hari ini. So saya nak buat secara santai-santai saja dengan anak-anak muda kita ni sebab masa zaman ibu dulu, zaman aunty, zaman ibu dulu, kita orang ni zaman aunty dulu tak ada komputer, tak ada laptop, tak ada handphone canggih-canggih ni. Aunty tak tahu, sampai sekarang pun aunty try terkial-kial gunakan Instagram, terkial-kial gunakan orang buat TikTok. Aunty suka tengok TikTok tu tapi aunty pun tak tahu macam mana penggunaan dia. Yang aunty tahu belajar-belajar Facebook. Dulu semua ni tak ada. Zaman aunty semua ni tak ada. Zaman ibu memang tak ada ya. Jadi masa zaman ibu dulu, ibu gunakan yang tahu tak typewriter lama yang macam tok-tak tu kan. Yang macam ketuk-ketuk tu. So itu zaman aunty. Jadi bila zaman sekarang ni aunty tengok macam panik juga tau. Fobia lah tengok dalam keadaan sekarang. Lepas tu tengok anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita dia dah satu trend. Dia belajar, dia bekerja tapi at the same time dia ada bisnes sendiri. Anak-anak muda kita dia suka bebas buat bisnes sendiri. Ini yang aunty nampak trend sekarang. Ini berlaku dengan depan kita sekarang ni. Guest-guest aunty sekarang ni, Iman, Hadi, Aizam, Adi, Amy, ada kerja-kerja yang dia buat dan dia menggunakan kepakaran untuk
yang media massa yang diorang dah conquer lah, kiranya diorang faham fasih tentang ni, diorang gunakan tu untuk promotekan perniagaan diorang dan sebagainya. Okey, untuk sekarang ni Anti nak tanyalah you all persoalan ni sekarang, Anti tahu bila PKP berlaku tahun lepas bulan 3, bisnes korang yang korang buat tu dah berbeza, totally berbeza dengan keadaan yang berlaku sekarang. Sebelum Anti nak pergi lebih lanjut supaya korang promotekan bisnes, tapi Anti nak tahu apakah rintangan, halangan, cobaan-cobaan, maksudnya kesukaran korang lah sebagai anak muda dalam keadaan menghadapi PKP untuk korang meneruskan kehidupan korang, untuk korang dapatkan duit. Anti tak tanya lagi sama ada korang ni ada tak bebanan hidup. Contohnya ada PTPTN ke, ada loan ke, ada pinjam duit kereta ke, apa ke tu Anti tak tanya lagi. Kalau boleh ibu nak tahu dari hati ke hati, ini biarlah kita terangkan supaya ibu bapa, orang kat luar sana, anak-anak muda tahu apa yang korang rasakan sekarang ni. So kita pergi kepada, kita nak minta kalau boleh, kalau ikut susunan tadi kita minta Iman dululah. Silakan Iman. Okey. So, bagi pendapat saya lah, time PKP ni dia ada kebaikan dia dan keburukan dia lah. Okey. Orang kata time PKP ni kalau kita, kebanyakannya saya tengok memang orang yang bekerja akan pergi ke meniaga sekarang. Ramai yang akan meniaga. So, time-time dia kalau katakan dalam media sosial ni, social media bagi saya time sekarang ni advantage lah untuk kita. Sebab kita bila PKP ni kita tak banyak dekat luar sangat, kita banyak menggunakan kita punya social media lah untuk kita nak promotekan apa kita punya business. So macam mana kita nak bagi benda tu untuk orang kata nak majukan lagi kita punya business semua, dan macam mana kalau contohnya kita tak pandai dengan menggunakan social media, ini dah peluang-peluang di time PKP lah. And then satu lagi macam bagi saya bebanan time PKP ni pula kita punya of course lah ekonomi financial kan. So time-time macam ni bagi saya kita perlu dah start kena fikir waktu-waktu muda ni lah. Muda ni kita kena start dah kena menyimpan duit. Menyimpan duit untuk masa akan datang lah orang kata kan. Kalau kita tak start sekarang, sebab kita tak tahu dengan PKP ni lagi, dengan COVID ni lagi, lepas tu dengan ekonomi lagi. So future time tu kalau kita tak pandai macam mana nak manage kita punya duit, kemungkinan susah untuk kita. Sebab generasi kita akan datang, kita akan nanti berkahwin, akan ada anak. So, benda tu penting lah. Kita kena sediakan semua benda tu lah daripada awal muda ni. Iman ada apa-apa nak bayar tak? Bulan-bulan ada kos tertentu tak Iman kena bayar? Contohnya, even bagi pada mak bapak pun itu satu tanggungjawab. So, Iman punya tanggungjawab apa? Bulan-bulan apa yang Iman selalu allocatekan? Ada ke loan ke, apa ke? Saya so far memang selalu komitmen saya terhadap macam sekarang ni saya dah start ada rumah sewa kan. Sekarang dah nak berkahwin, nanti saya ada rumah sewa kena bayar bulan-bulan komitmen. And then kereta pun saya ada bayar juga. And then kadang-kadang tolong family saya lah, macam bil, bayar bil, elektrik, apa yang saya boleh tolong orang lah, macam COVID, tolong apa yang kita mampu tolong lah orang kata kan. Kadang-kadang and then setiap bulan dengan apa yang kita dapat daripada hasil usaha kita kan, so kadang-kadang saya akan macam bagi sikit lah kat family apa yang kita mampu lah. So sedikit dapat tolong diorang lah, walaupun tak banyak, tapi at least dapat tolong diorang pun itulah satu orang kata cukup gembirakan diorang jugalah. Selalu simpanan boleh buat tak? Bila dah bila komitmen macam tu, simpanan boleh buat tak? Kena memang orang kata saya pun secara jujurnya baru sedar juga waktu-waktu macam ni lah. Bila dah terjadi PKP ni, saya sedar. Sebelum tu saya kata ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Sebelum tu memang kita jenis yang biasalah anak muda kan, kaki membeli sana, membeli sini. Saya pun boros juga nak ikut kan. Tapi bila PKP ni berlaku, baru kita sedar yang kena lah. Kita kena, walaupun kita kena pause diri kita, kalau benda tak perlu jangan dibeli. Apa benda semua kena try tolak untuk kita nak simpan untuk masa akan datang. Orang kata kena pandai menyimpan lah. Sebab benda-benda tu orang kata kita nak gunakan akan datang kan. Kalau sekarang kita tak pandai naknya, betul kita punya masa depan pun nanti akan problem jugalah tentulah bagi saya. Faham. Okey, kita pergi kepada Adi. Adi dulu. Adi.
Adi, bukan Hadi ya, Adi. Macam mana Adi? Saya tadi soalan apa dah tadi? Lupa dah. Ada ke masalah, rintangan, halangan, ialah kita nak meneruskan dalam masa PKP ni, korang anak-anak muda macam mana korang boleh mengatasi masalah tu? Macam mana korang survive hidup korang? Oh, okey. So yang pertama sekali saya tak anggap PKP ni satu bebanan lah. Kan? Mungkin sebab saya bukan seorang yang ada mindset bekerja, kan. So yang saya nampak PKP ni satu peluang. Bagi saya ni satu peluang yang sangat besar lah, sangat luas. Sebab daripada PKP ni lah kita dapat belajar macam-macam benda. Terlalu banyak benda yang kita boleh belajar. Especially lepas PKP nanti, kita mungkin lepas PKP kita tak tahu, sebab apa yang saya nampak adalah lepas PKP nanti norma baru akan ada, yang mana setiap transaksi ataupun setiap jual beli semua lebih banyak peratusan dia lebih kepada online. So bagi saya itu satu peluang. So saya ambil peluang tu dengan apa? Dengan saya belajar macam mana nak buat online marketing, kan? Macam mana saya nak bagi tahu orang yang saya jual, macam itulah. Tapi kalau nak berbalik pada soalan tadi, ada tak benda yang struggle apa semua? Memang ada lah. Memang ada dengan risiko yang saya ambil sendiri, kan, dengan macam-macam benda lah. Tapi ada. Cuma yang saya nak tekankan kat sini, sebab tu tadi saya minta tolong akak, abang, pakcik, makcik share. Sebab apa? Ni share dekat anak-anak sekali. Sebab nak bagi tahu ni, kita punya mindset ni, kita punya otak ni, kalau kita nampak masalah je yang kita akan hadapi. So untuk saya lebih kepada nak tengok peluang. Apa peluang yang ada? Sebab sekarang ni bukan masanya untuk kita nak salahkan siapa-siapa. Kan, dalam keadaan sekarang ni nak salahkan badan-badan mana ke apa ke, tak ada masa. Kalau kita salahkan, apa yang kita dapat? Betul tak? Ibu setuju, Ibu? Ya. Kan? Tapi Adi, saya nak tanya, ada tak dalam satu keadaan Adi rasa macam satu hari tu Adi memang tak ada apa-apa, income tak ada, duit tak ada, macam struggle tu sangat. Ada tak hari-hari begitu? Dalam keadaan PKP lah. Yes, awal PKP ada. Tapi dengan sebab down tu lah saya fikir, kalau aku nak salahkan benda ni, benda tak berubah pun. Benda macam tu juga, dia akan jadi tetap macam tu juga. So apa yang terbaik adalah saya tukar cara pemikiran saya. Saya tukar macam, so saya tengok setahun, 2 tahun akan datang. Kalau COVID ni berterusan, apa yang akan jadi? Macam mana dengan ekonomi Malaysia, kan? Apa peluang yang ada? So saya daripada situ saya kata, sekarang ni sangat penting untuk saya belajar marketing. Online lah, online. So macam mana saya nak masuk ke alam online, bukan offline lagi. So itulah antaranya. Thank you Adi. Kita dah tengok kan bagaimana anak-anak muda kita punya suara hati mereka, luahan mereka. You see, diorang dalam keadaan mereka begitu muda, tetapi mereka terpaksa juga mengharungi masalah ataupun isu-isu yang berdepan dengan mereka, dan mereka kena teruskan juga kehidupan mereka, dan mereka juga ada tanggungjawab mereka sebagai seorang anak kepada seorang ibu bapa. Saya teringat masa zaman saya umur macam ni lah. Umur macam mereka ni, tahun 20-an, umur saya 20-an hingga 27 dan sebagainya. Saya berkahwin pada umur saya 23 tahun. Saya dapat anak umur 24 tahun. Sebelum ni, saya bersama dengan arwah bapa saya masa tu, dia masih hidup dan sebagainya. Bapa saya kerja shift dekat hospital. Dia sebagai operator telefon. Berapa sangatlah operator telefon, adik-beradik saya 8 orang. Mak ada 2. Ya? Jadi mak saya tak bekerja, suri rumah. So apa berlaku, bapa saya ada shift. Dia kerja operator telefon, ada shift. So masa shift dia tak bekerja tu, saya ikut dia bawa yang typewriter yang saya cakap TikTok tu, typewriter yang lama ni. Dulu tak ada komputer, tak ada apa. Kami pergi dekat Mahkamah Persekutuan dan situ ada borang, orang nak isi borang.
So bapa saya dalam kereta, ada type writer, ada saya. So kerja saya ialah ambil upah orang nak type borang tu. Nak type borang tu saya ambil upah alah berapa ringgit lah sangat masa zaman-zaman sebelum ni. So saya telah mendidik diri saya disebabkan oleh arwah bapa saya mengajar saya daripada awal-awal. Daripada usia saya kecil, kita mencari rezeki dengan cara-cara macam ni ya. Cara mencari rezeki kita ialah apa saja usaha, tak kira masa, tak kira keadaan, tak kira macam mana keadaan, kita tidak boleh menyalahkan sesiapa. Saya setuju cakap Adi tadi. Tadi Adi cakap apa? Kita tak boleh salahkan sesiapa. Yang penting kita kena usaha diri kita sendiri. Jadi apa berlaku? Umur saya baru 15 tahun, 16 tahun, saya telah bersama-sama tengok macam mana usaha mak bapak kita menjaga kita, mendidik kita, berikan makanan dekat depan rumah depan kita, anak-anak yang ramai, isteri tanggungjawab. Walaupun dengan kerja operator yang pada masa sebelum ni gaji hanya 400, 500. Tak mampu nak menjaga anak 8 orang dan juga isteri. Tapi alhamdulillah syukur sebab usaha, usaha berterusan. Jadi macam kata Adi tadi, kita tidak boleh bergantung harap pada sesiapa tapi terpulang pada diri kita sendiri. Bab kata iman tadi, menabung itu penting. Anak-anak muda kita ni boros. Saya pun tahu sangat sebab saya ada anak-anak. Saya ada anak yang muda dan amat, sebelum ni sangat boros. Dia tak terfikir. Tapi bila PKP ni berlaku ya, kita nampak anak-anak muda kita telah mula berfikir. Kena ada simpanan ibu. Kami mula-mula kami tak tahu tentang simpanan. Tapi sekarang kami tahu. Bila PKP berlaku, pentingnya simpanan. Macam Aizam yang berlaku ya. Dia dalam keadaan dia lahir dalam keluarga yang agak senang tetapi family dia pun tidak memberikan segalanya kepada dia. Dia terpaksa merangkak, dia terpaksa berjalan, dia terpaksa berlari. Dalam satu keadaan dia jatuh, merudum. Tapi kawan-kawan dia mengangkat dia balik, memberikan kata-kata motivasi. Keliling kita kena positif. Baru kita boleh bersama-sama membantu anak-anak muda kita. Kita nak tengok klip yang kedua kerana ada ramai lagi anak-anak kita, anak-anak muda kita akan meluahkan perasaan mereka. Dan lepas ni, tolong share dengan komen saya punya Facebook pada hari ini. Kalau anda semua ada cabaran, ada peluang, ada masalah, anak-anak muda kita especially, sila share dengan komen. Kita saksikan klip kedua kita. Stay tune. Okey, macam mana Aizam? Aizam macam mana kesukaran? Aizam sekarang ni buat bahagian hartanah kan? So macam mana Aizam punya kesukaran dalam keadaan mengharungi keadaan COVID since last year tau. Kita pun nak masuk dah setahun dah ni. Macam mana Aizam? Apa perbandingan Aizam tengok daripada sebelum COVID, Aizam punya kehidupan dengan sekarang ni bila time PKP semua ni? Sangat berbeza lah. Boleh katakan kesukaran tu begitu berat sekali lah masa PKP. Soalan yang ibu tanya tu sebenarnya simple je. Apa kesukaran masa PKP dan macam mana kita tangani masalah tu lah. So kalau kesukarannya memang sukar sebab kalau dalam bidang hartanah ni kita kena tunjuk apa yang depan mata lah. Kalau social media ni dia tak membantu sangat. Tapi kalau kita master dalam social media, ya dia memang bantu. So kalau kesukaran masa PKP ni dia beratkan Aizam sebab Aizam ni jenis ada target. Aizam punya impian, apa impian Aizam, apa benda yang Aizam nak dalam hidup ni. So masa PKP berlaku semua benda jadi pause lah, dia jadi berhenti sekejap kat sana. So nak bergerak tu agak sukar. Daripada kita berlari, kita jadi berjalan dan sampai kita merangkak lah. So kena cari jalan macam mana kita nak berdiri, berlari balik. So sebenarnya macam mana kita tangani masalah tu ibu, benda ni semua pilihan diri sendiri. Kita macam saya ada tengok video Iman hantar kat saya sebelum ni, dia ada bagi video tu kata masa PKP ni ramai orang buang kerja, ramai orang menghadapi kesukaran dan macam-macam lagi lah. Tapi perkara ini buat kita nampak macam tu, tapi sebenarnya nak tangani benda tu itu adalah pilihan kita. Bagi Aizam simple sangat macam mana kita hadapi PKP dan macam mana kita tangani masalah tu lah.
Jadi masa PKP ni dalam bidang Aizam, memang Aizam ada banyak kesukaran lah. Aizam jatuh sangat teruk lah pada permulaan PKP ni. Aizam rasa semua orang pun begitu sekali lah. Tapi apa-apa pun yang terjadi, bagi Aizam semua benda ni kita boleh tangani masalah tu. Semua benda tu ada jalan. So bagi Aizam sebelum ni, Aizam tak pandai social media, tak pandai online semua ni. Jadi masa PKP ni Aizam belajar lah dengan sahabat-sahabat sekalian dan ada result, alhamdulillah ada result. So macam masa berlaku PKP, Aizam jatuh masa tu, Aizam dia punya penggerakan tu agak slow untuk Aizam. Sebab Aizam ada impian dan perkara-perkara yang Aizam nak pada masa yang terdekat. Dan daripada Aizam berlari semua tu, Aizam dah jadi berjalan dan merangkak lah. So dah sampai jatuh, sampai dah tak bergerak lah. So macam mana kita tangani benda ni, semua benda ni kita punya pilihan. Bagi Aizam, macam sebelum ni sahabat Aizam nama dia Iman ada dalam video ni. Dia ada tunjuk Aizam satu video, dia bawa video tu berkata apa-apa masalah yang terjadi, itu adalah pilihan kita nak tangani macam mana. Contohnya kalau kita hilang satu kerja ni, macam mana kita nak dapatkan kerja lain untuk tambahkan income kita. Jadi duit tu akan sentiasa masuk. Macam mana satu benda berlaku, macam mana kita nak handle masalah tu. Dan juga PKP ni ada nampak macam tu lah. PKP ni adalah masalah untuk kita mencari income, macam mana kita nak terus sendiri dan berlari lah. Jadi Aizam lepas dah belajar ilmu-ilmu social media, online dan sebagainya dengan sahabat, Aizam dapat tangani masalah dan hopefully Aizam akan terus improve lah, walaupun dalam masa kesukaran ni lah, Ibu. Ya, Ibu dapat faham macam mana Aizam stres kan, sebab ialah macam Aizam cakap, before PKP kita berlari, kita seronok, kita boleh kawal semua everything. Tapi bila PKP start je, everything down, stress, struggle. Jadi macam ibu faham, you all anak muda kan, ada niat nak dapatkan sesuatu, ada niat nak beli rumah, ada niat nak beli kereta, ada niat nak berkahwin. Sekarang ni pun berkahwin pun 10,000, 20,000 pun tak cukup. Ibu faham. Tapi bagus Aizam, sebab semangat Aizam tu dinaikkan balik dengan support kawan-kawan. Itu yang very important. Walau macam mana pun Aizam, macam ibu dulu pun struggle. Ibu dulu pun naik kenderaan bas saja pergi sana pergi sini. Ini terus-terang ibu cakap, kita bukan lahir daripada keluarga senang. Tapi you all punya semangat tu kena kuat dan support daripada kawan-kawan untuk build up balik kawan-kawan tu kena kuat ya. So kita pergi kepada Hadi lah. Saya nak dengar Hadi punya macam mana Hadi struggle yang Hadi tempuhi dan bagaimana Hadi boleh handle. Because Hadi ni nampaknya dia agak independen sebab daripada 2013 duduk dengan kawan-kawan, bekerja dan sebagainya. Silakan Hadi. Okay, apa yang ibu cakap tu betul lah. Sebab one thing for sure, sebagai anak sulung, mungkin yang paling penting didikan ayah kot daripada keluarga. Ayah selalu cakap pendirian anak lelaki kena hidup pandai-pandai jaga. Kalau tak hati jaga diri sendiri, macam nak jaga keluarga. Jadi first thing first, daripada zaman belajar tu, yalah, hidup diri sendiri dulu, jaga diri sendiri dulu. So kalau kata duit belajar ke, duit buku ke, pandai-pandai lah. One thing for sure, daripada kenapa boleh hidup tu bekalan didikan lah. Memang ayah seorang peniaga pasar malam daripada dulu lagi. Dia ajarkan macam mana nak berniaga, macam mana nak cakap dengan orang, dengan siapa, kat mana, macam mana habit orang tu, macam mana habit sesebuah kawasan. Kita kena kenal kawasan tu, macam itulah. Jadi bekalan tu dah disediakan oleh keluarga. Jadi kesukaran yang dihadapi sekarang, obviously semua orang benda yang sama lah. Pendapatan tak sama seperti sebelum PKP. Sebab sebelum PKP semua orang dah dapat rentak. Macam saya dah dapat rentak tudung, jual tudung asalnya. Yang dia lompat, dah masuk je PKP, tiba-tiba lompat pula pergi ke F&B, jual frozen food, popiah.
buat sendiri. Semua benda tu bila kita start je lompat, kita kena start from scratch. Kita nak kena kenal business tu from the ground. Doesn't mean kita one thing macam saya belajar F&B, sebenarnya lebih struggle kalau semua benda you buat. Macam saya F&B, saya kena masak seorang, saya semua buat sendiri, beli packaging sendiri, beli barang sendiri, cari orang. Dah mesti kepala dah terbelah. Tapi komitmen nak kena jaga juga. Adik-adik nak sekolah macam baru ni, diorang nak sekolah, handphone nak kena belilah, data nak kena jaga, ni nak kena top up setiap seorang nak kena top upkan diorang. Masing-masing dah start belajar. And then parents pula ialah tentang COVID, faham lah menjaga kampung macam mana. So building kena jaga diorang juga. So kalau kata nak kena macam mana saya boleh survive hari ni, alhamdulillah, susunan Allah lah, Allah yang bagi susunan. Saya bersyukur sebab saya ada sahabat-sahabat syurga saya. Diorang ni lah yang manusia-manusia kat dalam tu. Diorang sahabat syurga saya. Let's say kalau kata saya dah bak kata Adi petak, dah tak tahu nak buat apa dah. Tipulah, kita orang ni bukan orang kata anak muda semua striving, semua sukses, ada online boleh hidup. Tak. Kita orang manusia biasa. Kita orang realitinya kami hadap susah tu. Tapi macam mana kami atasi? Alhamdulillah, syukur kawan-kawan kami, sahabat, bukan kawan dah, sahabat syurga. Jadi ada masalah kami cerita, sama-sama kami kongsi apa yang kita boleh buat. Apa ini? Okey, buat ni. Tapi yang paling penting kena buat. Bila sahabat dah bagi solusi, kalau kita duduk diam dengan solusi yang dah diberi, dah dibincangkan tu, kalau duduk diam tak buat apa, salah tak selesai. Kena buat dulu. Jadi itulah. Very deep kan. Ibu sebelum ni duduk juga dengan you all, tapi ibu tak tahu macam mana you all punya struggle. Macam apa yang ibu dengar sekarang ni is very 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 tough. Untuk makluman, walaupun contohnya macam ibu ada anak, tapi ibu anak seorang aja anak ibu, tapi at the same time ibu pun bagi dia pengajaran supaya jangan bergantung harap pada mak bapak. Actually dia kena contribute untuk mak bapak, dia kena contribute untuk keluarga, tapi yang penting sekali sahabat-sahabat di keliling dia pun menasihatkan dia perkara yang sama. Jadi the vibe positiveness kawan-kawan ni very 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 important. Sebab kalau kita salah kawan, memang dia orang takkan nasihatkan benda yang baik untuk you all. So ibu memang berterima kasih sangat di kalangan sahabat-sahabat yang ada keliling ni. You all semua have a positive thinking, positive minded, dalam kesukaran bantu each other, berkumpul. This is very 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 important. So memang ibu harapkan dan doakan semua yang penonton, audience yang dengar kat sana kena menyelami, sebab anak-anak muda kita ni memang ada masalah, tapi dong kira hadap sendirilah, ya. Anyway, it's good things sharing info macam ni, sebab tu ibu kata kita kena selami hati anak muda kita dan kita kena kenali budi anak-anak muda kita ni. So kita terima kasih Hadi, kita pergi kepada anak muda kita ni, Amy ni saya tahu dia, saya kenal dia dan dia memang seorang anak yang baik, sebab dia ada tanggungjawab besar untuk keluarga dia. Dan kakak dia of course bila dah berkahwin, orang perempuan ni bila dah berkahwin ikut suami. Jadi dan dah kena ikut suami, dah pergilah, tak adalah dengan mak bapak. Jadi yang penting anak lelaki lah yang ada sekarang ni Amy. Dan Amy dia buat banyak perkara, bekerja dan at the same time bantu keluarga dia jugalah dalam kedai makan, ya. So saya nak dengarlah Amy, macam mana Amy menghadapi keadaan sekarang ni, apa Amy apa yang Amy struggle macam mana sekarang. Cuba Amy ceritakan sikit macam mana pengalaman Amy. Okay, pengalaman Amy dalam masa PKP ataupun waktu pandemik COVID ni ada baik dan buruknya lah. Sebab Amy mula kerja pun masih baru. Amy dapat offer pun semasa sebelum PKP yang terbaru ni, Amy dapat offer. Tu kebaikannya lah, dari segi kebaikan untuk diri sendiri. Tapi dari segi perniagaan pula, yalah sebelum ni Amy full time bantu keluarga berniaga.
Jadi bila sekarang PKP, kita perlu pakai platform digital macam kawan-kawan yang lain lah, berniaga online juga. Walaupun kita F&B, tapi disebabkan pelanggan tak boleh makan dekat kedai, jadi ada baik buruknya panjang PKP ni, masa pandemik ni. Tapi ada sikit cabaran lah yang Amy tengok family Amy hadapi sebagai peniaga penjaja makanan. Masalah utama yang kita hadapi, dua masalah utama. Pertama sekali disebabkan ialah biasanya kita punya parent ni dah berniaga secara lama. Jadi bila suddenly benda-benda macam ni jadi, kita kena adapt dengan nature yang baru lah, environment yang baru. Kita cuba adapt dengan gunakan platform-platform services yang provide online ni. Contohnya macam, saya tak nak sebut nama lah, tapi bila saya bagi contoh bila kita gunakan, kita nak adapt dengan semasa punya keperluan, tapi kadang-kadang kita terpaksa tanggung kerugian bila mana kita gunakan platform diorang. So sebabkan saya dah diberi peluang bercakap, saya nak cakap lah, platform-platform ni pada pendapat saya bagus, memang bagus, sebab kita boleh terus ke market yang mana kita nak, target market kita di dalam. Kalau kita produce satu e-commerce platform, makan masa, kita perlu cost lagi tinggi. Tapi masalahnya, saya harap benda ni dapat orang ataupun orang yang bertanggungjawab lah untuk dapat beri lebih prihatin tentang benda-benda macam ni. Sebab saya bagi contoh satu combo makanan ni, contoh hadapilah kita lebih menghadapi kerugian berbanding keuntungan bila kita gunakan platform ni. So saya bagi contoh, satu combo makanan, nasi, set sup tulang, sayur, ulam dan telur masin separuh. Kalau dekat kedai, sup tulang dalam RM7, campur nasi RM1, campur dikira murah RM1. Sekarang tak ada harga nasi RM1 dah. Telur masin separuh RM1, 7 campur RM1 dah RM9. Dan ulam kita charge RM1, RM10. Tapi bila kita gunakan platform ni, kita terpaksa meningkatkan kos. Sebab platform ni akan charge dia punya commission. Saya bagi contoh range dia punya commission dia akan charge pada vendor ni about 30% to 35%. Tinggi. Ya, betul. So sebab tu saya cakap, pada saya lah, ada certain masalah kita boleh selesaikan dengan diri sendiri. Kita punya choices lah. Tapi nak tak nak, sampai satu tempat, satu tahap kita akan jumpa jalan buntu juga. Dan kita kena cari jalan lain. Tapi saya just nak, sebab dah diberi peluang, saya nak cakap soal benda ni lah, pasal platform ni. Saya bagi contoh, RM15, 35%. So lebih kurang dari calculation kita ni. Tinggi 35%. 35%. Itulah lebih kurang RM5.25. Jadi kos packaging apa semua peniaga kena tanggung. Charge commission platform kita pakai pun kena tanggung, dan ada charge lain lagi, fee untuk kita pakai platform dia. Jadi dekat situ kita berniaga kat kedai RM10, tapi kita punya pelanggan bukannya pelanggan yang datang daripada high end group, market daripada high end. Kita pelajar golongan biasalah, bukan pendapatan tinggi. Betul, itu pilihan orang untuk gunakan servis COD apa semua ni. Tapi pada saya, ada badan tertentu atau pihak tertentu patut monitor lah benda ni. Pada pendapat saya lah, untuk daripada kita sukakan peniaga-peniaga kecil. Kita tengok ramai orang penjaja-penjaja kecil. Saya tak nak cakap pasal soal kedai saya semata-mata lah. Saya nak cakap juga pasal penjaja-penjaja kecil yang lain. Diorang jual goreng pisang. Kalau 35% diorang charge. So macam mana rasanya diorang punya income? Mesti terjejas secara langsung tak langsung. So saya harap bila ada orang yang tengok, orang sedar, bukan semua menggunakan platform yang ada mendapat keuntungan, vendor semata-mata meningkatkan harga. Sebenarnya vendor silap-silap boleh jadi rugi. Itu cabaran lah yang hadapi bila kita gunakan platform lain. Ada yang kedua masalah yang kita orang hadapi.
ada dekat dalam grup ni pun gunakan cara yang sama. Bila time online memang kena gunakan platform tu ke ataupun kita ada option? Tapi memang tak boleh nak, kita kena choose tu juga, kena kalau kita nak marketkan bisnes kita. Tu antara the best option lah sebab diorang memang dah ada dia punya market, diorang dah ada pelanggan diorang sendiri. Kita tinggal nak masuk produk kita. Yang kedua apa dia, Amit? Tapi kalau kita nak macam mana, Amit? Yang Masalah kedua isu harga barangan pasar meningkat. Contoh saya bagi simple contoh lah, saya tak nak sebut spesifik sebab kita pun nanti nak cepat apa semua. Barangan dulu kita beli barang banyak ni, satu troli saya kasih contoh. Satu troli dulu kita dapat dalam 300. Tapi sekarang dalam masa PKP, isu banjir, barangan basah ni kurang apa semualah, tak boleh hantar, kos minyak meningkat. Jadi indirectly harga barang pun akan meningkat. So peniaga terkesan disebabkan harga kos barangan meningkat. Dan ada barangan yang dikata dikawal pun bukan tu yang betul-betul orang perlukan. Ya, betul. Contoh macam barangan yang biasa orang guna. Cabaran barang meningkat. Cabaran dia itulah harga barangan meningkat. Jadi margin kita tak boleh sesuka hati. Margin kita makin kurang. Kadang-kadang mungkin tak untung. Itulah saya harap benda-benda macam ni nampak kecil tapi pada peniaga-peniaga kecil macam kita orang memang amat terkesan. Sebab kita tak boleh terus nak naikkan harga sesuka hati. Kita kena consider kita punya pelanggan. Betul, faham. Okay, thank you Amy. Thank you Amy bagi sedikit sharing info itulah. Sebab Amy ni dia nak tak nak dia membantu keluarga dia beli barang-barang. Yalah, dia nak buat masak, mak dia masak tau. Mak dia masak. Lepas tu untuk ni Amy pun bapak dia pun baru keluar masuk hospital juga because pembedahan dan sebagainya. Jadi dia memang akan bersama dengan keluarga dia untuk membeli barang-barang dapur, barang-barang masakan dan sebagainya. So apa yang Amy cakap tu ialah satu perkara yang mungkin kita tak pernah discuss sebelum ni dan mungkin topik ni juga perlu kita dalami. Ada dua perkara yang Amy cakap tu untuk penjaja. Saya rasa mungkin kita akan buat siri-siri kita akan datang fokus untuk penjaja dan nanti dapat bersama sharing apa yang Amy bagi tahu ni tentang isu-isu tentang penjaja-penjaja kita ni. But anyway, thank you very much Amy dalam sesi perkongsian tu. So yang apa yang ibu boleh dapat lihat pada perbincangan kita pada hari ini, majoriti dalam kita punya siri kita pada hari ini adalah anak-anak muda kita yang berniaga secara online, yang buat bisnes konsultansi, perundingan hartanah. Jadi you all nanti bagi sedikit masa mungkin dalam tempoh 5 minit untuk mewawarkanlah apa you all punya bisnes dan potensi-potensi yang boleh you all bagi tahulah supaya untuk mempromosikan perniagaan you all. Dan insya-Allah nanti juga akan berkongsi bagaimana you all boleh mendapatkan bantuan dari segi keuangan untuk bisnes you all. Tapi kena ada SSM lah. You all kena berdaftar SSM. Each of you all kena berdaftar SSM. Baru anti dapat bantu memajukan. Dan berbentuk pinjaman ini ialah 0% interest. Tak ada interest. Selalu mana-mana tempat dia pakai interest kan. Even kalau korang ambil tekun pun ada interest. Dan ada a few of you all yang dapat geran ya. Geran tube dulu. Tapi yalah, geran ni pun bila dapat pun sekejap je. Kalau kita tak, macam siapa cakap tadi, bila kita tak, Aizam ada cakap kan, mula-mula, not Aizam, Aizam lah. Sebab Aizam kan dia ada fokus apa dia nak buat, dia dah ada impian dia bagaimana. Tapi kalau kita tidak ada perancangan yang betul dan sebagainya, dia boleh jadi collab juga. Tapi kadang-kadang keadaan semasa pun boleh buat kita collab. So saya nak minta lah kalau boleh bisnes yang berkaitan dengan bisnes yang you all buat. Kalau boleh dapat sedikit sebanyak bagi info dan promote, sebab lepas ni ibu akan highlightkan you all punya bisnes untuk kita wawarkan dalam kita punya program ni. Silakan Iman.
Assalamualaikum. Okey, saya sebagai saya apa-apa kalau berkaitan dengan nak beli rumah lah waktu sekarang ni kan, ada nak cari sebab waktu sekarang ni saya ada buat projek-projek yang untuk rumah under construction lah. Kalau katakan berminat sekarang waktu sekarang nak try mohon untuk dapatkan rumah dan nak tahu, kiranya nak tahu pasal macam mana nak beli rumah apa, boleh contact saya lah, and then boleh follow saya punya IG IMAAN SEM lah, Iman Sam, and then boleh DM ataupun dapatkan nombor saya lah 0126922561 lah. Sekiranya nak tahu pasal macam mana nak beli rumah apa semua, and then kalau katakan nak beli rumah tapi tak tahu cara dia, saya boleh tolong lah. And then kedua, saya ada buat side income lah. Saya punya perniagaan iaitu produk sugar bomb lah, perfume, iaitu saya ada jual minyak wangi kereta semualah. Kalau orang tahu sekarang ada satu upaya terbuka banyak report sudah ada lah orang tunjuk. So saya ada saya punya branding sendiri lah, itu Akasia atau SPC lah dekat saya punya IG. Boleh cari apa, boleh cari lah, korang boleh cari ACACIA.exclusive EXCLUSIVE. Akasia .exclusive kat IG saya. So nanti apa-apa kalau katakan korang nak beli perfume ke apa, boleh beli dengan saya lah. Itu sajalah, terima kasih. Thank you Iman. Nanti Ibu akan bagikan link yang you all sebutkan ni dekat dalam kita punya you all punya ni data you all ya. So Aizam, Aizam macam mana? Aizam nak apa yang Aizam nak promotekan? Kita boleh membantu. Okey, terima kasih lah beri peluang. Aizam just nak cakap yang Aizam ni daripada bidang hartanah sama seperti Iman lah. Aizam cover area Selangor dan KL, Klang Valley. So siapa yang ingin beli rumah yang murah-murah seperti rumah Selangorku ataupun rumah pemilik, ini recommend kepada orang yang nak beli rumah pertama lah. Jadi boleh contact Aizam dekat Instagram Aizam Nur Azmi, sama juga kat Twitter Aizam Nur Azmi, ataupun boleh follow Aizam dekat Facebook lah, Klang Valley Selangor Property Murah. Itu Aizam punya username untuk Facebook. Thank you. Nanti bagi pada Ibu dan Ibu akan tagkan. Satu lagi tentang property ni, Ibu dapat satu proposal proposal ni datang kepada Ibu daripada Syarikat Perumahan Negara Berhad. Syarikat Perumahan Negara Berhad, dia ada tanah-tanah satu Malaysia, dia ada bangunan-bangunan diorang lah. Maksudnya dia punya projek-projek diorang. Dan dia minta kita untuk jadi ejen kepada projek-projek perumahan diorang yang diorang nak jual ni. So yang ni nanti Ibu akan berikan kepada boleh untuk jadikan Aizam dan juga yang bahagian hartanah lah, Iman ya, untuk arrange perkara ni, sebab SPMB sekarang ni dia tengah dapatkan keseluruhan negeri-negeri untuk bagikan percentage dan sebagainya yang boleh membantu kita lah ya. So hopefully itu part Ibu yang boleh membantu you all lah, anak-anak muda dalam bidang hartanah yang jadi agent for property ni, insyaAllah ya, in future. Thank you Aizam. Adi, macam mana Adi? Silakan Adi. Okay, so untuk saya boleh follow saya punya page. Nama page saya Adi Zaini. Saya jual program kesihatan ni, tapi fokus utama saya bukanlah menjual. Saya dalam page tu nanti kita banyak akan kongsi tips tentang kesihatan, sebab fokus utama saya nak tambah value dalam hidup. Itu bagi saya. Apa nama produk tu Adi? Apa nama dia punya tu produk tu? Arabic Gold. Arabic. Nampak ke? Arabic Gold. Arabic Gold. Arabic Gold. Okay. Arabic Gold. So fokus utama saya nak tambah value, supaya sebab kita faham semua ada isu masing-masing, tapi apa yang lebih penting adalah dekat sini kita nak tambahlah value dalam hidup supaya lebih sihat, lebih mudah nak buat ibadah kan. Sebab ini untuk orang yang berumur. Kan, nak tahu apa khasiat dia semua, nanti pergi ke page saya. Nama page saya Adi, ADI-ZAINI. Itu je. Thank you Adi. InsyaAllah kita akan bersama bantu Adi ya. Ibu pun nak order lah
Ni dalam live ni bagi ibu pasal nenek nak satu, ibu nak satu, ambil dua tadi. So yang lain-lain dua. Yang lain-lain audience jangan lupa bantu anak-anak muda kita ni yang berniaga ni. Ya, nanti ibu order dua tu. Okey. Terbaik ibu, terbaik. Thank you. So Hadi, silakan Hadi. Okay Bu, jadi saya bawa produk yang saya usaha jual. Obviously sebelum ni saya kata saya buat popiah daging cheese. Satu kelemahan yang saya dapati semua benda kena buat sendiri. This time saya ambil produk orang. Diorang yang buat, diorang buat packaging, kerja saya jual saja. Berapa harga tu Hadi? Ni, satu RM17, 3.50. RM17? Satu 17. 3.50. Dia berapa gram tu? Berapa gram dia punya packaging tu? Ni 207 gram. 207 gram. Ini dia salted egg. Salted egg ni produk tempatan lah ni. Produk tempatan Ni buat dekat Kedah. Kedah. Dia ibu-ibu tunggal yang buat. So macam ni lah rupa dia. Wah, menyelerakan lah salted egg. Bukan Cik B punya Bukan Cik B punya ni Bukan. Okey. Kalau ni macam mana? Kalau kata berminat. Kalau berminat? Ya. Kalau berminat, sebab saya biasa buat offline je, pergi dekat office. Bila diorang dah habis kerja tu, diorang turun bawah, kita tunggu je kat bawah tu. So saya ada target market saya. So saya memang selesa buat offline daripada online. Tapi tak bagus sebab saya nampak sekarang zaman online ni adalah pintu gerbang baru nak masuk. Jadi kalau siapa boleh belajar sejarah Jepun, macam mana online mempengaruhi perniagaan offline, bolehlah belajar apa sejarah Jepun dah lalu. Jadi that's why saya paksa diri juga untuk online, belajar online. Macam itulah. Faham. Begitulah luahan anak-anak muda kita. Sila komen di bawah, like dan share. Sedih kan? Sedih. Oh, ini live dah live dah. Okey. Terima kasih semua. Ada orang nak interframe pula. Kita dah tengok anak-anak muda kita macam mana luahan perasaan dan hati mereka dalam keadaan mereka bagaimana mereka berdikari sendiri. Ada yang sebelum ni yalah dah lama walaupun mereka berjauhan daripada ibu bapa macam Hadi berjauhan daripada ibu bapa, tapi mereka Hadi ni dia konsisten membantu keluarga buat apa saja sebelum ni dalam bidang lain, lepas tu mencebur dalam bidang lain. Mereka keep on moving. Walaupun ada jatuh bangun ni anak-anak muda kita ni, tetapi mereka ada satu support, sokongan daripada kalangan kawan-kawan yang membolehkan mereka ni bangkit balik. Sebab itu dalam program kita pada hari ni kita sebut bangkit. Saya memang agak terkesan dengan interview dengan anak-anak muda ni sebab saya dapat membayangkan diri saya sendiri masa saya zaman mereka umur macam mereka ni. Sebab masa zaman umur macam mereka ni, saya juga terkesan dengan saya tidak ada kenderaan, saya tidak ada apa. Kawan-kawan yang sekeliling saya tahu macam mana struggle. Bila kita dalam keadaan tidak ada sesiapa dan at the same time kita ada tanggungjawab kepada family kita. So, dengan anak-anak muda ni saya sangat terkesan sebab dia mengimbas kembali apa yang berlaku pada zaman saya muda-muda dulu. Sebab tu pada kali ni saya bercakap dengan mereka ni, anak-anak muda saya ni yang saya dah anggap macam anak-anak saya. Macam ni kita akan kumpulkan mereka semua dalam satu gerakan anak-anak muda. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama mereka ini juga dan saya akan ambil seramai mungkin anak-anak muda kita macam mana kita nak gilap mereka untuk mereka ini
maju dalam bisnes mereka, but at the same time mereka ini juga akan turun ke bawah dalam konsep-konsep untuk membantu masyarakat dan juga kebajikan. Yang penting kita kena ada circle yang baik, sahabat-sahabat yang baik, dalam lingkungan yang baik, dan kita ni, golongan macam kita ni menjadi seorang penasihat kepada mereka-mereka ini. Ini yang paling penting. Saya berharap macam yang Amy cakap tadi, ada kes-kes yang melibatkan tentang vendor, tentang kenaikan harga barang. Ini satu isu yang penting sebab peniaga-peniaga kita yang bawah ni terjejas. Jadi ada isu-isu anak-anak muda ini kadang-kadang kita terlepas pandang apa luahan mereka, apa isu-isu mereka. Mereka-mereka ini nak sesuatu, nak menyuarakan sesuatu tapi tidak ada platform. Jadi kita ni lah yang kena tahu dan boleh menilai dan boleh mengambil apa yang masalah-masalah mereka ini untuk kita ketengahkan dan kita membantu mereka-mereka ini. So kepada semua, jangan lupa share and like siri-siri saya dalam Facebook online saya dan juga subscribe Twitter saya, dan at the same time jangan lupa setiap hari Ahad pukul 10 sampai pukul 11 pagi, 1 jam aja, tak lama pun, dalam kita mengenengahkan isu-isu yang agaknya tidak didengar, iaitu isu-isu daripada Akak Umbi. Dan untuk minggu depan kemungkinan kita akan bersama dengan masyarakat majmuk berbilang kaum untuk bersama-sama saya dalam Tea Talk with Bibi. Assalamualaikum semua. Bye. Stay safe semua ya. Baik, saya tertarik hati Puan Bibi bila mendapat topik ini, up diri basmi kemiskinan bandar. Betul. Apa yang dimaksud dengan up diri itu sebenarnya? Syakawi, sebenarnya up diri adalah satu model ataupun konsep yang Persatuan memikirkan bagaimana cara kita untuk mengangkat diri seseorang itu, mengangkat prestasi diri seseorang itu. Maksud up ni ialah kita up dia, kita mengangkat dia. Dan diri itu sendiri bergantung pada dalaman diri kita itu sendiri. Sebab dalam keadaan sekarang ni, kita perlukan semangat ataupun spirit untuk mengangkat diri kita tu. Daripada bawah pergi ke atas, daripada susah pergi ke senang. Jadi benda-benda itulah yang kita namakan sebagai up diri.